Penyayang untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Terima kasih wahai Tuhanku yang sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, membenarkan aku menghadap-Mu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Tapi aku khawatir ketika menghadap-Mu, tidak pula pandai beradab denganmu. Aku mula bimbang kalau aku derhaka dalam ketaatan, bukan rahmat darimu yang ku dapat, tapi ku kan dapat kemarahan-Mu. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. Ya Rabbal Alamin, maafkanlah aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana.
Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada hari ini tuan-puan dalam slot sharing tajwid, dan sekarang ini kita berada pada episod 210. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi selamat berpuasa kepada mereka yang mungkin berpuasa sunat pada hari ini. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan berkhabar pagi ni tuan-puan? Sihat ke? Okay, boleh update sikit tentang kesihatan masing-masing. Macam mana? Okey ke pagi ni? Ceria ke? Happy ke? Ke tengah ada masalah ke? Macam mana kan? Jadi apa pun, sama-sama kita doakan agar semua masalah yang menimpa kita ataupun ujian-ujian yang datang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepastinya ujian yang datang itu daripada Allah, dan yang selesaikan dan yang menyelesaikan pun adalah memang kita, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi alhamdulillah, untuk pagi ini kita teruskan seperti biasa pengajian kita, dan mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memulakan harian kita dengan aktiviti begini, baca Quran ataupun mendengar majlis ilmu. Okay? Alhamdulillah, mudah-mudahan ada barakah, ada keberkatan buat kita semua, insya-Allah. Baik, jadi sahabat-sahabat yang baru masuk dan yang memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk bantu saya teruskan tekan butang share tu tanpa henti. Tanpa henti, ustaz, macam mana tu? Maksudnya kena share banyak-banyak lah tuan-puan kan. Tolong share kat grup WhatsApp ke, kat status WhatsApp ke, kat mana lagi? Instagram ke. Siapa yang ada TikTok, post kat TikTok kan. Mana tahu kok mak-mak kita ni pun ada TikTok kan. Baik, waalaikumsalam yang baru masuk. Sila. Yang penting tolong sharekan dulu, boleh nah? Biar ramai sama-sama dapat manfaat untuk pagi ini. Dan jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Pengajian kita ni memang santai je tuan-puan. Santai-santai je, tak berat. Kalau berat pun mungkin awal-awal lah. Kalau kita dah istiqamah, rajin-rajin ikut, lama-kelamaan yang kita rasa susah tu akan jadi senang. Dahsyat laju-laju ni. Terbaik. Baik, alhamdulillah. Semalam saya macam tu semua kan. Jadi hari ni pun nampak macam ya lagi. Cuma dah kurang sikit lah. Dah kurang sikit kalau nak dibandingkan dengan semalam. Terima kasih yang mendoakan, alhamdulillah. Tapi jangan pelik, itu biasa. Siapa yang dah biasa ikut sharing tajuk ni tahulah. Masalah hidung. Kalau tak ada masalah hidung, bukan Ustaz Adi lah. Kan dia sampai tahap macam tu. Relate kaitan dia tu sampai tahap macam tu kan. Dah kongsi Ustaz, alhamdulillah, niat ngaji kerana Allah Ta'ala, insya-Allah, mudah-mudahan Baik, jadi tuan-tuan dan puan, bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, tuan-tuan kita dah selesai untuk bacaan pembuka. Kemudian kita selesai juga untuk bacaan istighfar kita, yang mana kita jadikan sebagai rutin harian kita sebelum kita memulakan pengajian kita. Ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk, selamat datang semuanya. Waalaikumsalam. Okey, teruskan share tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Teruskan share. Boleh. Lain macam nampak ustaz pakai songkok hitam. Ni bukan songkok ni. Ni kopiah. Nampak macam songkok kan, sebab dia tinggi. Okey. Baik, alhamdulillah. So tuan-tuan puan, insya-Allah jom kita teruskan. Untuk hari ni, tuan-tuan boleh tengok di bawah ni, kita akan sambung bacaan kita pada muka surat 66, ya, pada muka surat 66, dan ayat yang kita akan sambung hari ni ayat 125 hingga 127 surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Jadi boleh buka lah Quran masing-masing. Siapa yang tak ada Quran, tak mengapa, boleh lihat pada skrin sahaja, insya-Allah. Baik. Mesti dah tengok kan iklan ni tadi. Tapi tak apa, kita ngaji dulu, sat lagi bawa cerita pasal benda ni ya. Quran. Okey. Mana buka saya tuan? Muka hilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ini ayat yang kita nak baca hari ni. Tuan-tuan dan puan boleh lihat pada paparan skrin masing-masing. Siapa yang tak ada Quran, 125 daripada bala il tasbiru tu sampailah fayanqalibu khaibin. Boleh? Baik, jadi insya-Allah seperti biasa, ayuh kita baca dulu bersama-sama ayat ini dengan semangat yang sangat terbaik tuan-puan. Boleh ke? Baca ikut saya sama-sama. Buatlah seolah-olah kita ni berhadapan. Okey? Seolah-olah kita ni sedang berhadapan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jom kita mulakan, insya-Allah. Ready semua? Tarik nafas dalam-dalam. Kita mulakan 1, 2, mula.
Kejap. Saya terbaca. Tengah goreng cucur bawang Ustaz kata. Okey. Awak dengar je boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi kena hantar sikit cucur bawang tu ke sini. Boleh? Postkan ke Ipoh. Okey, jom kita mula InsyaAllah. Tarik nafas. Sekali lagi. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan kita dah selesai dah bacaan kita untuk 3 ayat ayat 125, 126, 127. Jadi seterusnya kita akan pergi pada sesi bedah membedah macam biasa. Dah buat ke latihan ni? Lama saya tak tanya tuan-puan. Ke dah tak buat dah? Ada yang buat, ada yang tak buat kan? Yang tak buat mungkin sebab nak asah pemikiran dia kan, nak buat on time. Nak buat on time. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang dah prepare awal-awal, dah buat siap-siap, dah bedah siap-siap, dan hari ni lebih kepada semakan lah. Jadi saya tak kisah pun mana-mana tuan-puan, ikut kepada kemampuan masing-masing. Asalkan kita dah dapat, InsyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Kita mulakan dengan ayat 125 dahulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum. Baik. Kita lihat pada kalimah bala ni tuan-puan. Bala, huruf ba satu harakat saja, kemudian la ni hukumnya mad jaiz munfasil. MJM, mad jaiz munfasil, apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Apa yang dimaksudkan dua kalimah tu ialah bala satu kalimah, kemudian in satu kalimah. Itu yang dimaksudkan pertemuan dua kalimah. Huruf madnya pada kalimah pertama dan hamzah pada kalimah kedua. Baik. Kadar harakat 4 atau 5 harakat. Tu macam biasalah, basic kan. Nun mati bertemu ta pula, hukumnya ikhfa haqiqi, IKH
Ikhfa, sembunyikan. Dan apa yang kita nak sembunyikan tuan-puan ialah bunyi nun mati itu. Nun mati itu kita sembunyikan. Dan apa term yang kita selalu gunakan? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kita bawa lari daripada ketepatan sebutan nun tersebut. Dan kita sembunyikan, bila kata jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, sebenarnya itulah yang dimaksudkan dengan ikhfa, sembunyi. Kita menyembunyikan sebutan nun itu dan kita sembunyikan di sisi huruf ta. Pada sisi huruf ta tu. Huruf ta ni makhrajnya kat mana? Hujung lidah di pangkal gigi sebelah atas kan. Jadi kita standby kat situ lah. Dan dengung haruslah nipis. Nipis saja sebab huruf ta tu huruf nipis. Bala inta in tasbiru. Boleh? Ta. Cuma pastikan dengung tu adalah. Jangan kosong sangat sampai bunyi begini. Contoh. Bunyi bala tak sampai. Kan bunyi dengung tak ada. Bala ta. Kan bagi bunyi dengung tu adalah. Baik, kemudian huruf ta pada atas macam biasa. Kemudian matikan sad. Huruf sad ni huruf yang tebal. Jadi huruf ta nipis, huruf sad yang tebal. Selesaikan makhraj dan sifat bagi ta. Ta. Matikan sad. Ta. Tas. Ta. Tas. Kalau kita bawa pengaruh sad tu, nanti jadi ta tu pun terikut tebal sekali. Ta. Bala in tasbiru. Kan? Kena hati-hatilah daripada sebut bunyi tos tu. Kemudian sad tak perlu kita muncul. Taus. Kan? Cuba tuan-puan munculkan bibir tu. Sebut taus. Dia memang jadi. Bunyi macam jadi kan? Tapi itulah saya kata. Dia akan ada sedikit perubahan sebenarnya. Tasbi. Dengan taus. Dia bunyi taus. Dia macam us. Tuan-puan boleh bayang kot bunyi dia macam mana ya. Kena buat sendiri. Jadi ingat huruf sad. Pantang larangnya jangan muncul lah. Sebab dia bukan huruf bibir mulut kita. Huruf syafatain. Tidak. Huruf sad ni huruf lidah. Baik. Ba baris bawah B. Nipis je. Bala in tasbiru wa tattaqu. Baik, kemudian ba baris bawah B, ru ni mak asli 2 harakat. Wa tattaqu, qu mak asli 2 harakat. Untuk qaf ni kita tebalkan tuan-tuan ya. Tebal. Huruf qaf ni tebal selama-lamanya. Wa tattaqu wa ya'tukum. Untuk hamzah yang mati ni pastikan kita matikan tanpa ada sebarang bunyi tambahan. Wa ya'tu kan. Wa ya'tu. Matikan sharp je tuan-puan. Wa ya'tu. Wa ya'tukum. Baik. Untuk tu ni 2 harakat asli. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Hukumnya idgham mislain. IM. Boleh? IM. Idgham mislain. Idgham mislain. Ataupun kita sebut idgham syafawi. Idgham mislain. Betul je. Apa itu idgham? Memasukkan. Apa itu idgham? Masuk. Kita nak masukkan apa? Ni, mislain. Pertemuan 2 huruf yang semisal. Sama. Pada makhraj, sama pada sifat. Jadi bila kata mutamatsilain ni maksudnya huruf yang sama lah. Mim mati bertemu mim. Lam mati bertemu lam. Kan? Kaf mati bertemu kaf. Hidup. Syarat dia mesti satu mati, satu hidup. Itu orang kata apa, basic. Berlakunya idgham ni mesti huruf pertama tu matilah. Itu secara asasnya. Baik, jadi dengung sempurna. Wa
يأتوكم من فورهم. Nun mati bertemu fa. Nun mati bertemu fa, ikhfa hakiki, IKH. Ra baris bawah, ri, nipis sahaja. Mim mati bertemu ha. Kat sini izhar syafawi, IZS. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Boleh, tuan-tuan dan puan? IZS, izhar syafawi. Baik. Bila kata izhar ni jelaskan makhraj dan sifat ya. Bukan kata jelas min faurihim hadha him. Bunyi terkejut gitu. Jelaskan sifat. Dia ada sifat tawassut dia. Kemudian dia ada sifat gunnah dia pada mim tu. Min faurihim hadha yumdidukum. Boleh. Untuk faw tu tadi saya lupa tulis kat sini tuan-puan. Yang faw ni ni bacaan lin lah. BL. Bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak, lembut. Baik, kita sambung. Hadza yumdidukum. Yum mim mati bertemu dal ni pun sama, izhar syafawi. Tapi macam saya sebut tadi, jelas di sini bukan bermakna jelas sehingga hilang sifat. Yum did yum tu sifat tawassut dan sifat gunnah asliyah yang ada pada huruf mim. Juga pada huruf nun lah. Baik, kemudian yumdidukum. Huruf dal yang sukun di tengah bacaan. Jadi semua maklum ini adalah qalqalah sughra, betul tak? Qalqalah sughra, lantunan yang kecil, itu maksud sughra ataupun lemah. Jadi kaedah praktikalnya macam mana? Kita layankan aja tuan-puan, lalu je. Hadza yumdidukum. Cuma jangan dibuat-buat lah bunyi tu kan. Yumdidukum. Kita boleh beza lah kan, kalau kita baca kita boleh beza. Yang penting kita yang tengah baca ni. Yang tengah baca ni macam tuan-puan kan. Tuan-puan yang baca tu tuan-puan tahulah tuan-puan buat apa kat situ. Hadza yumdidukum. Kan? Layan je, lalu je. Yumdidukum rabbukum. Baik, mim mati bertemu ra. Sekali lagi izhar syafawi, IZS. Rabbukum. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi, IKS. IKS ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Okey. Kemudian ni tadi izhar syafawi mim mati bertemu ra. Izhar jelas. Hadza yumdidukum rabbukum. Huruf ra baris atas tebal. Hati-hati supaya tidak berlaku yumdidukum rabbakum. Rabba. Ra. Bunyi ra tu kita elak lah ya. Ra. Rabbakum. Ra. Rabbakum. Kalau istilah Arabnya kita panggil ra tafkhim, tebal kan. Okey, seterusnya khamsati alaf. Mim mati bertemu sin. Mim mati bertemu sin hukumnya izhar syafawi. Jelaskan juga. Bi khamsati. Kha tebal. Kha jangan lupa ya. Isti'la, angkat pangkal lidah tu. Bi kha. Bi khamsati ala. Untuk la mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Yang ni pula a ni alif mat sebelumnya hamzah baris atas. Jadi kat sini mat badal, MB. Bukan Mary Brown mat badal. Bi khamsati alafim. Tanwin bertemu mim IBG, idgham bi gunnah. IBG, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Bi
bi khamsati alafim minal mala. Fim dengung sempurna. Kat sini kamil idgham bi gunnah kamilah. Nampak tak? Mim ada sabdu ni. Jadi bila ada sabdu ni tahu dah lah. Mesti kamil. Kan? Semalam saya ada sharekan pada tuan-puan macam mana nak bezakan idgham kamilah dengan naqisah. Betul? Naqis dengan kamil ni. Dengan melihat pada ada sabdu ataupun tidak, itu sahaja. Tapi berlaku pada idgham sajalah hukum yang berkaitan dengan idgham. Minal mala untuk alif lam ni. Ni alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah. Minal untuk lam pastikan kita tak beranakkan bunyi dia. Minal lemala, minal lemala, minal bunyi le belakang tu elakkan. Ataupun kalau kita baca tu pastikan kita sebut lam tu pegang makhraj dia betul-betul lah. Minal mala, minal mala. Alif mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah MWM. MWM apa dia? Mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Ini satu kalimah ni. Jadi kita baca kadarnya sama je, 4 ataupun 5 harakat. Sama seperti mad jaiz. Cuma pertemuan tu sahaja yang untuk menyebabkan adanya perbezaan nama bagi hukum. Satu mad wajib, satu lagi mad jaiz. So ini mad wajib muttasil lah, MWM. Minal malaikati musawwimi. Musawwimi. Untuk wa bersabdu ni, selesai kan? Musawwimina. Mi 2 harakat mat asli. MA. Dan bila kita nak berhenti pada nun balik atas ni, asalnya musawwimina. Asalnya lah. Tapi bila kita berhenti pada nun, dia akan jadi MAL. Ma'arid lisukun. Musawwimin. Kadar 2, 4 ataupun 6. Mak asli ni saya padam lah Selalu saya tak tulis pun mak asli. Tapi cuma kita kena faham kalau kita lihat pada aslunya, al-aslu, asalnya, dia mak asli. Tapi sebabkan ada simbol waqaf sini kan. Jadi kita berhenti dengan hukum ma'arid lisukun. 2, 4 ataupun 6. Baik, seterusnya وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. وَمَا ma asli. Okay, mak asli ke mak tabi'i ke sama sahaja. Ja'alahu Allah. Kalimah Allah kita tebalkan taghlidh. Ya, tebal. Sebab apa dia tebal? Melihat pada baris sebelumnya, iaitu baris depan. Kan? Sebelum kalimah Allah tu ada baris depan kan? Oleh sebab itu, kalimah Allah ini perlu dibaca dengan tebal. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra. Hu illa. Untuk lam ni kita baca 2 harakat. Sabdu tu selesaikan dululah. Illa, la tu panjang 2, mak asli. Bushra pun sama mak asli. Bushra. Illa bushra. Ra tebal tuan-tuan perempuan sebab dia baris atas. Lakum. Mim mati bertemu waw, izhar syafawi. IZS. Hari ni kita banyak jumpa izhar syafawi kan? Mudah. Hukumnya mudah lah. Mim mati bertemu waw, izhar. Huruf ta dengan ta. Baik, kita nak matikan ta. Dan kalau kita tengok ta dengan ta ni makhrajnya sama. Makhrajnya sama, ta dengan ta. Semalam pun kita bincang kan, ingat tak? Cuma semalam tu hukum idgham. Tapi kat sini dia tak idgham. Ya. Kat sini tak berlaku idgham sebab tak cukup syarat. Sebab yang matinya bukan huruf pertama, huruf kedua. Jadi nak tak nak kita kena jelaskan
sebutan bagi kedua-dua huruf ini walaupun makhrajnya sama. Jadi satu ta, satu ta. Nak matikan ta, pastikan tebal ta itu tidak dibawa pengaruhnya pada ta. Contoh walita. Walita tamain. Walitata. Walitata. Lain sikit bunyinya. Walita. 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 Ta, 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 ta. Illa بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. Boleh tuan-tuan dan puan? Dapat tak? Walita. 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 Apa pun selesaikan dulu. Selesaikan. Selesaikan dulu huruf ta tu. Walita. 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 Ta. Dan kita matikan ta itu pastikan hadirkan sekali dengan dengan apa? Sifat qalqalah. Kat sini qalqalah sughra kan. Walaupun kita faham qalqalah sughra ni lantunan yang kecil, lantunan yang lemah, tetapi sifat tebal pada ta tu tidak akan dihilangkan sama sekali. Mesti kena kekalkan. Dia takkan jadi walitauta, litautamain, walitauta, walitauta. Kekalkan sifat isti'la dan itbaqa. Boleh? On tak on tuan-tuan? Faham ke tak tu? Walitautama'inna qulu wa walitauta walitautama'in. Boleh untuk huruf ta tu. Kemudian ma'inna nun bersabdu. Nun bersabdu ni wajibul gunnah. Yang ni semua tahu kan? Wajibul gunnah. Qulu lu ma asli. Bukum mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. IKS. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi tak sama macam ikhfa hakiki kan? Lain. Saya dah sebut dah semalam pun rasanya ada tu. Qulubukum bih. Okey, kita baca dengan itbaq syafatain. Kita tutup bibir mulut kita ni dalam keadaan yang lemah ataupun kita kata melemahkan pegangan di antara dua bibir mulut kita. Qulubukum bih. Kita tutup je bibir mulut macam biasa. Cuma kita tak tutup dengan keadaan yang sempurna. Kum, macam kita baca idgham mithlain kan? Macam kat atas ni. Mana tadi kita jumpa? Ni. Tuan-tuan perempuan, cuba tengok ni. Wa ya'tukum. Ni sempurna. Yang ni pula qulubukum bih. Kum 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 kum. Dia perbezaan dah halus je tuan-puan. Dia tak nampak sangat. Tapi itulah, kita yang baca ni kita kena tahu. Kan kita yang baca ni. So, kesimpulan dia tak sama macam ikhfa hakiki. Jangan kita baca begini. Qulubukum bih. Qulubukum. Kan? Bayangkan kita buat kaedah itu sama contoh macam kat atas ni. Ni ikhfa hakiki. Min fa. Takkan kita nak baca kat sini qulubukum bih. Jadi lain tuan-puan. Ya, so kena jelas. Sebab tu nama nun mati bertemu fa ni ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa sembunyikan. Hakiki sebenar-benarnya. Tu maksud hakiki. Kita sembunyikan betul-betul nun mati tu. Tapi tidak pada ikhfa syafawi. Iaitu disebut dalam satu istilah lain, kita majazkan dia, ikhfa majazi, iaitu ikhfa dalam keadaan yang samar-samar sahaja. Kalau ikut ketepatan penggunaan istilah samar tu lebih sesuai pada mim mati lah kalau ikutkan. Tapi yalah, istilah samar-samar ni boleh pergi macam-macam maksud. Sebab tu kalau kita tengok
Biasa kita diajar pun kalau ikhfa hakiki pun kita kata samar kan. Betul lah juga, tak adalah salah, memang bunyinya samar-samar pun. Tapi kalau ikut ketepatan, lebih-lebih orang kata apa, lebih sesuai istilahnya ialah pada hukum ikhfa syafawi tu. Ikhfa majazi. Okey, disebut ikhfa majazi. Maknanya kita sembunyikan tu dalam majaz. Majaz ni maksudnya sama-sama aja. Okey, sembunyinya tu bukan hakiki. Bukan hakiki. Dia majaz. Gitu. Faham kot dah? Qulubukum bih. Apa jua istilah pun tak kisahlah tuan-puan, asalkan kita faham, kita baca secara itbaq syafatain, menutup dua bibir mulut kita, tutup tanpa kesempurnaan. Lemahkan pegangan di antara dua bibir kita. Wallahu alam. Boleh? To baris atas to. To mati auto. Dia takkan jadi auto. Contoh walitatoma. Kan? Dia macam lain bunyi dia ni. Walitatoma inna walitatoma inna. Itu tata. Bunyi dia pun lain kan? Tapi kalau qalqalah walitatoma inna walitata walitatoma walitatoma. Boleh tak? Jelas ke Puan Rosidah? Beza pantang larang qalqalah. Hari tu Puan ada ikut ni sifat huruf punya ni seminar kan. Pantang larang bagi qalqalah ialah apabila kita menyebut huruf qalqalah ataupun kita nak selesaikan sifat qalqalah itu dengan bunyi baris atas. Qul huwallahu ahad. Kan? Jadi tak boleh gitu. Kalau baris bawah qul huwallahu ahadi. Beri depan qul huwallahu ahad. Dia tidak gitu. Sifat qalqalah dia tidak akan berlaku pada baris ataupun bunyinya bukan seperti baris atas. Dia bukan cenderung bunyi baris atas, cenderung baris bawah, baris depan, tidak. Dia ada bunyinya yang tersendiri. Rasanya bunyi macam sama. Beza tu. Tak tahulah pula kok saya buat sama kan. Tapi kalau saya yang dengar ni, beza tu. Sahabat-sahabat yang lain dengar macam mana? Sama ke? Walitatamain dengan walitata. Okey. Beza tu. Rasanya bunyi macam sama. Tak apa, tak apa. Awal-awal mungkin rasa macam tu kot. Biasalah tu. Baik. Ada sama-sama bunyinya. Ni apa? Kat mana cerita sama ni? Yang saya tanya beza tu yang pada sebutan ta tu kalau ta berbaris, ta berbaris, maaf, ta berbaris dengan ta mati. Walitata. Kita tak baca qalqalah dengan bunyi baris atas. Walitata ta baris atas. Walitatamain. Dengar sebutan tu pun dah nampak beza dah. Walitata. Kalau mati ta tu walitatamain. Jadi selebih mungkin ialah pada pendengaran kita mungkin kita rasa sama, tapi hakikat dia bab-bab yang begini bab-bab yang begini ni lebihnya pada kata apa, bertalaqi itulah, insya-Allah kita boleh nampak, boleh kesan dan kita boleh cuba nampakkan beza tu. Bertalaqi tu. Ada beza tu. Kena hati-hati.
Sama lah kita baca kan. Qul huwallahu ahad. Okey. Ataupun kita macam huruf dal ni tak jadilah sebab ada istifal kan, huruf nipis. Contoh qul a'udzu birabbil falaq. Kita tak lantunkan tu bunyi tu dengan bunyi qa. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Beza qa dengan laqa. Laqa, laqa. Laqa, laqa. Laqa, laqa. Tu beza dia. Boleh nah? Baik, wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan membantulah sedikit. Minta maaf kalau tak menjawab soalan. Baik. Qulubukum bih. Tadi saya dah sebut dah. Kat sini ikhfa syafawi. Selesailah. Baik. Seterusnya. Waman. Kita sambung Untuk ma ni baris atas sambungan. Asalnya ma asli. Asalnya. Wama. Tapi disebabkan dia bertemu pula dengan huruf yang mati. Lam tu kan. Kemudian diidghamkan lagi terus pada nun tu. Sebab alif lam syamsiah. Jadi memang huruf mat ni digugurkan bacaannya. Bunyinya tidak ada lagi. So terus masuklah. Waman. Boleh? Waman. Okey, nun ni bukan nun mati, ni nun bersabdu. So nun bersabdu ni wajibul gunnah lah. Boleh? Wajibul gunnah. Kemudian kat sini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah tu keseluruhan perkataan tu an-nasa. An-nasru. An-nasru. Dengan wujudnya alif lam ta'arif di hadapan tu, maka dinamakan alif lam syamsiah. Dan pada nun yang bersabdu tu sendiri wajibul gunnah lah. Wajib kita dengung kadarnya 2 harakat. Baik, ra baris depan ru. Kita tebalkan juga. Illa la panjang ma asli. Min izhar halqi Isaac H. Nasru illa nun baris atas ni na saya lupa nak sebut tadi. Dan matikan sad tu, sad tebal. Jadi jangan muncung lah. Waman nasru waman nasru illa nasru. Ru tu baru muncung sebab ra baris depan kan. Illa maksli tadi saya dah sebut. Min nun mati bertemu ain, jelaskan makhraj nun dan sifatnya. Min nun mati bertemu dal pula. Ikhfa, kat sini ikhfa. Ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Illa min nun mati bertemu dal nipis. Jadi dengung pun nipis tu je. Min indillahil. Kalimah Allah kita baca dengan nipis juga. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris bawah kita baca dengan tarqiq, nipis sahaja pada kalimah Allah. Hil azi, huruf ha baris bawah dan lam sukun ni alif lam qamariyah. Huruf ain al-azizil. Al-azi 2 harakat ma asli ma. Zil. Azizil. Azizil hakim. Azizil. Zil ni alif lam qamar ya. Habdas sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Ha. Okey, Azizil Hakim. Habdas kim ma'arif sukun. M-A-L. Okey, M-A-L. Waman
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Boleh? Dapat tak, tuan-tuan dan puan? Baik, kita habiskan satu ayat lagi insya-Allah untuk hari ini. Huruf qaf yang mati. Jadi kat sini pun qalqalah juga, qalqalah sughra. Kemudian qaf ni tebal kan? Jadi bila qaf ni tebal, maka sifat isti'ala tu perlu dipelihara dan pastikan tidak dibunyikan seolah-olah berbaris atas. Liyaqata. Tu baris atas tu. Liyaqata'a, liyaqata'a. Dia bukan liyaqa. Liyaqata'a, lalu je. Dia lalu dalam keadaan mengekalkan sifat tebal. Liyaqata'a, liyaqa, liyaqata, liyaqata'a. Macam mana nak rasa tebal tu wujud? Pastikan pangkal lidah kita terangkat. InsyaAllah. InsyaAllah menjadilah. Sebab huruf qaf ni pun makhrajnya pangkal lidah terangkat ke langit kan. Liyaq. Dan dia syiddah. Bagi rasa lekat tu. Liyaq. Liyaq. Kemudian redakan dengan qalqalah. Liyaqata'a. Kan? Tu kalau nak bicara panjang tu adalah dia punya hujah-hujah lagi tu kan. Cuma secara ringkasnya begitu. Kemudian huruf ta pun tebal. Huruf ta ta ni pun tebal juga. Jadi ada double tebal. Ada dua tebal lah. Liyaqata. Liyaqata'a. Kemudian ta lagi, tebal lagi. Ta ni tebal lagi. Ta, ain. Huruf ain pada atas je satu kan, dihimpit. Sorang-sorang dia huruf nipis. Liyaqata'a tara. Ta'a. Jadi ain tu hati-hati, jangan terbawa sekali. Liyaqata'a ta. Ta'a. Ta'a. Mana ada huruf bunyi a kan? Huruf ain. I, u. Liyaqata'a tarafam. Ta tebal, ya. Kemudian ra pun tebal. Ra pun tebal. Pada atas kan. Kemudian fa, tanwin. Tanwin bertemu mim. Jadi kat sini idgham bi gunnah kamil. Sempurna, tuan-tuan dan puan. Ta, ra, fam. IBG idgham bi gunnah kamil. IBG ataupun idgham ma'al gunnah. IML pun boleh idgham ma'al gunnah kan, kalau nak sebut tu. Minalladhi. Okey, ni idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Untuk alif lam syamsiah ni ada sebahagian yang menolak. Okey, cuma kalau berbalik kepada ilmu saraf bahasa Arab, dia sebenarnya daripada lebih kurang kejadian je dengan alif lam syamsiah. Okey, jadi dia tak ada isu kat sini. Kalau tuan-puan nak pegang dia alif lam syamsiah, silakan. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Kenapa ada yang menolak kat sini bukan alif lam syamsiah? Kerana ini adalah isim mausul. Jadi ada sebahagian tu menamakan kat sini alif lam mausul. Tu nama lain dia lah, alif lam mausul. Jadi ini semua dia berkaitan dengan ilmu bahasa sikit kan, berkaitan dengan ilmu saraf. Jadi bila saya rujuk kitab dan sebahagian guru-guru saya, so kat sini tak ada istilah apa pun. Para ulama sendiri pun ataupun para alim tidak membicarakan khusus sangat berkaitan dengan kalimah allazi ni. Berdebat, maksudnya nak siapa yang betul, siapa salah. No. Jadi bab istilahan ni kita tak perlu nak panjang-panjangkan, melainkan kalau ianya dah jauh terbabas, maka kita kena betulkan lah. Okey. Baik. Saya kena jelas benda ni kan, takut kan nanti ada kata saya belajar kata bukan alif lam syamsiah. Kan. Jadi terpulang. Nak kata ya, silakan. Kalau saya terang dua-dua lah. Kan. Saya kena beritahu. Nak kata boleh, tak nak kata pun boleh. Alif lam syamsiah. Ataupun nak sebut alif lam mausul. Lagi tepat. Mausul ni maksudnya penghubung. Alif lam. Dia kata hubung ni. Allazi ni maksudnya yang. Okey. Disebabkan dia adalah isim mausul lah, maka ada sebahagian yang menolak, tidak termasuk daripada alif lam syamsiah. Itu je.
Tapi tak ada apa-apa, don't worry. Benda ni bukan benda isu besar pun untuk kita bahaskan. Banyak lagi benda penting yang kita nak kena faham dari sudut praktikal tu terutamanya. Bukan duk berbalah alif lam syamsiah ke tak, kan? Asal baca betul tu alhamdulillah. Kira terbaik dah. Boleh nah? Alif lam mausul. Ya. Ya Ustaz, saya pun sebut alif lam mausul, bukan alif syamsiah ke? Itu soalan ke apa tu? Ah, tak apa, dah faham kot lah saya cerita tadi tu. Baik. Minal lazina. Siapa yang ngaji bahasa Arab tu faham lah kan isim mausul ni. Allazi, allati, allazani, allazina, allazi. Banyak, ada berapa? 6 ke berapa tak? Tapi bukan semua duduk dalam Quran isim mausul ni. Ada sebahagian je. Okey, minal lazina. So zi ni mak asli. Tuan-tuan puan. Huruf zal mak asli. Zi nakafaru. Ra pada depan ru. Kat sini mak jaiz munfasil MJM. Zina kafaru au. Baik. Panjang ru ni tadi 4 atau 5 harakat kan? Mak jaiz kemudian au ni bacaan lin. BL. Bacaan lin. Boleh. Minallazina kafaru au yakbitahum au yakbitahum bitahum. Untuk kaf ni tuan-tuan dan puan, kita mungkin dah faham kan. Cuma saya nak terangkan juga, mungkin ada sahabat-sahabat baru bersama kita. So untuk huruf kaf ni, untuk makluman semua, kita faham selalu kita belajar sebut kaf ni kita sebut angin kan. Jadi untuk kaf ni tuan-puan, dia ada 2 sifat yang perlu kita beri penekanan, iaitu sifat syiddah dan hams. Apa itu syiddah? Syiddah ni maksudnya kuat, ataupun dari sudut istilahnya suara yang tertahan. Suara yang tertahan. Macam mana kita nak tahu tertahan ke tak? Matikan huruf kaf. Ataupun kita ambil je contoh ni. Ya, sebut ya Yak. Jangan buat angin ke, ribut taufan apa semua, jangan buat lagi. Yak tu je. Nak rasakan syiddah tu di mana? Au yak. Dapat tak? Bila rasa bunyi melekat tu, au yak. Tapi bukanlah tekan beria sangat tuan-puan. Cukup sekadarnya. Au yak. Jadi itu sifat semula jadi pada huruf kaf. Itulah dinamakan syiddah. Sifat syiddah, iaitu suara yang tertahan. Suara yang tertahan. Baik. Kemudian yang biasa kita istilah angin itu apa dia? Itulah dia yang dinamakan sifat hams. Sifat hams, iaitu udara ataupun nafas yang terlepas. Jadi 2 benda kita kena faham. Nafas terlepas. Tapi bila cerita tentang suara tertahan. Suara yang mana? Yak. Tu, yang bunyi tertahan tu. Itu suara. Yang lepas tu, yang berlaku selepas dia tu kan? Yak. Yang bunyi k. Itu adalah sifat hams. Iaitu udara yang bebas mengalir. Jadi kita baca tu dia tak ada gap jauh sangat. Bukanlah minallazina kafaru au yak. Lambat sangat keluarnya. Kita bukan bawa kereta api tuan-puan. Terus je. Minallazina kafaru au yakbitahum. Kalaulah kita tak fokuskan sifat syiddah tu tadi, iaitu suara yang tertahan, maka berlakulah apa dia? Bunyi bocor. Faham tak tuan-tuan dan puan? Yang kita sebut bocor tu. Macam mana bunyi bocor? Au yak.
Lebih bunyinya. Kan? Sebab sepatutnya suara kita tertahan, tapi kita biarkan dia. Ibarat kita, ibarat apa nama? Kalau kita buka pintu tu, kan? Pintu rumah kita tu, kita buka sikit je. So angin boleh masuk tak? Boleh masuk. Tapi kalau tutup habis, mungkin tak boleh. Tu analogi je lah. Kan? Maksud nak ceritanya, jangan bagi ruang pada suara untuk mengalir pada kaf. Kerana itu yang menyebabkan suara kaf itu mungkin itulah kita kata bocor tu. Au yak. Au yak. Itu bunyinya yak. Au yak bitahum. Jadi dia perlunya pengawalan. Yak. Kemudian lepas sikit je. Yak. Yak. Saya baca pelan-pelan. Cuba dengarkan dulu. Minallazina kafaru aw yakbitahum aw yak 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 yak. Sebab tu biasanya kita sebut apa? Yasma'ul qarib dunal Allah SWT. Apa ke term dia? Yasma'uhul qarib dunal ba'id. Maksudnya yang mendengar tu adalah orang yang qarib, yang rapat. Yasma'uhul qarib dunal ba'id. Orang jauh tak boleh dengar. Orang jauh tak boleh dengar. Yang dengar ni mungkin yang rapat dengan kita je. Dengar apa? Bunyi hams tadi, bunyi nafas yang terlepas tadi. Okey, au yak yak. Macam ni saya pakai mikrofon kan. So ramailah dengar. Walaupun tuan-puan jauh, ada yang kat Indonesia, ada yang kat Singapura, ada yang kat Johor, Melaka, kan? Gitu. Jelas ke tuan-tuan puan? InsyaAllah. Mungkin yang dah biasa dengar saya punya pencerahan ni tak ada masalah lah. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang baru. So InsyaAllah mudah-mudahan boleh faham lah sikit. Baik, fayanqa. Mim mati bertemu fa ni hukumnya izhar syafawi. Nun mati bertemu qa, faya. Fayan, asalnya fayan lah kan, nun mati. Tapi sebab dia jumpa dengan qaf, maka kat sini berlakulah ikhfa. IKH. Okey. Kak Pia dengar tak Hams Ustaz? Mesti dengar ni tu. Okey, nun mati bertemu qaf tuan-tuan puan. Nun mati bertemu qaf ni ikhfa. Jadi qaf ni pun huruf tebal. Maka dengung kita pun tebal. Tafkhim. Ikhfa hakiki dengan kadar dengung yang tebal. Untuk apa? Dari sudut miqdar. Harakat tu lebih kurang 2 je lah. Sama macam hukum ikhfa yang lain-lain tu. Okey, cuma kita nak cerita sekarang ni tebalnya pada dengung tersebut ni, kalimah ni. Dia bukan jadi fayang qalibu khaibin. Kalau baca bunyi lemah lolai tu lah rupanya. Fayang qalibu. Qalibu. Tuan-puan dengar pun lain tak, tuan-puan? Tuan-puan dengar okey? Bunyi gitu. Fayang qalibu. Fayang qalibu baca. Jadi kat situ ada kekurangan pada sifat. Kalau kita tanya, dia takkan sebut pun dia baca huruf lain. Dia akan tetap dia. Saya sebut qaf. Okey, saya sebut qa. Ada yang passion macam tu. Jadi kat sini apa yang kita nak kena repair ialah bahagian sifat lah dan makhraj. Itu terutamanya. Okey, lama tak dengar bunyi ngada-ngada. Ya ke? Gitu. Fayang qalibu khaibin. Kalau tanya kha, dia sebut kha. Bila suruh cuba baca betul khaibin. Jadi ada benda yang tak selesai. Apa dia? Mungkin sifat ataupun mungkin peletakan makhraj. Jadi itu pentingnya bila kita belajar makhraj dan sifat, tuan-tuan puan kan. Jadi qaf ni duduknya kat mana? Pangkal. Pangkal mana? Pangkal lidah, bukan pangkal kerongkong, pangkal lidah. Faya ya
kan? Nun mati tu asalnya fayan, tapi sebabkan kita nak sembunyikan nun, fayanqalibu khaibin. Saya baca straight je. Fayanqalibu kha. Beza dengan fayang kalau kita dengung tu nipis je kat sini. Bila kita nipis dengung kat sini, dengung ni nipis, automatik qa kita ni jadi nipis juga. Fayang apa Fayang qa. Kita dapat tangkap qaf tu bunyinya mengikut pada makhraj. Nah, fayang qa. Kita nak tangkap huruf qaf tu dapat. Fayang qa. Sebab kita dah ready dah lidah kita untuk sebut qa tu. Tapi kalau kita dengung kita dalam keadaan yang nipis, bunyinya akan begini, jadi begini. Fayang qa. Nampak? Dia jadi qa. Fayang qa. Sebab apa? Lidah kita dah tak standby nak sebut qaf tu. Tak tahulah mana duduknya kan. Yang buat dia tahulah kat mana duduknya. Jadi kat sini hati-hati tuan-puan. Fayang qa tak mau. Fayang qa. Kita rasa kita boleh dapat sebut qaf tu. Tapi benda ni perlukan latihan Sebab ikhfa ni dia main dengan ialah tebal nipis tu, dia ada martabat dia, kedudukan. Apa pun hukum ikhfa ni saya boleh kata saya boleh simpulkan begini, dia lebih kepada sejauh mana kita kenal makhraj 15 huruf ikhfa tu, insya-Allah mungkin kita dapat kuasai bacaan dengan agak baik lah begitu. Bukanlah paling baik, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat. Fayang qa. Okey, yang salah macam mana tadi, yang kurang tepat tu? Fayang qa. Dia memang sebut qa tapi kurang jadi. Atas faktor apa? Mungkin pangkal lidah tak naik. Disebabkan kesan daripada dia melakukan ikhfa tadi, dengung tadi tu. Itu dia. Berkait rapat lah. Boleh. Manalah pula lidah tu parking, jadi bunyi nipis lah tu. Itulah pasal. Kena tanya dulu ya. Tanya. Qalibu. Lam baris bawah li. Kemudian bu ni dua harakat mat asli. MA. Untuk kha ni tuan-tuan dan puan, kha ni kita baca dengan tebal lah. Betul tak? Kha ni tebal. Fayanqalibu khaibin. Kha. Macam mana nak tebalkan kha, tuan-tuan dan puan? Macam mana nak tebalkan kha? So jawapannya, kena angkat pangkal lidah kita dulu. Kalau cerita bab makhraj, dia berada pada ni bahagian hujung kerongkong kita. Itu untuk huruf kha. Tapi nak cerita tebalnya tu, macam mana nak kekalkan bunyi tebal tu? Angkat pangkal lidah. Kha. Fayanqalibu. Fayanqalibu khaibin. Boleh nah? Angkat pangkal lidah, betul. Baik, ibin, hamzah baris bawah, i. Okey, saya nak tanya tuan-puan. Ni hukum dia apa? Hamzah ni. Okey, sekejap. Untuk kha, untuk mat bertemu hamzah, kat sini mat wajib lah kan? MWM. So, kha ni dibaca panjang, 4 atau 5 harakat. Kha, mat wajib mutasil. Sekarang ni soalan saya kat sini. Hamzah ni. Hamzah ni mat badal ke mat syibuhu badal? Apa jawapan dia? Dia mat badal ke mat syibuhu badal ke tak ada mat? Mana satu? Gelak Abang Safiah.
Hamzah tu, mat badal ke, mat syibhu badal ke, tak ada mat. Lekas jawab, jangan tiru member Mamnu'. Tak boleh tiru kawan. Jawab terus. Pejam mata tulis. Mat syibhu badal ke, mat badal ke, tak ada mat. Mat syibhu badal. Oh, ramai jawab mat syibhu badal. Alhamdulillah. Hmm. Mat badal. Okey. Mat badal. Lekas Roma. Lekas. Kita buat tembak-menembak ni. Balon ni. Betul tak betul tak apa. Sekejap lagi kita repair sama-sama. Mat badal ke? Mat asli ke? Mat syibhu badal ke? Tak ada mat. Mana jawapan ni? Tak ada jawapan. Syibhu badal. Mat syibhu badal. Menyerupai mat badal. Okay, go. Puan Nani, mat badal. Syibhu badal. Okay. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mantap. Betul tak betul kendian kira. Betul? Bukan mat badal. Puan Norainun Saleh. Kalau bukan mat badal, dia apa? Di tengah kalimah Syibhu badal. Puan Khairani Subari. Tersembunyi. Puan Sadariah apa tu? Tersembunyi apa tu? Tak ada mat lah Ustaz. Puan Nani. Puan Nani bukan jawab mat badal tadi. Mat asli. Tak ada apa hukum Ustaz kata. Dah macam-macam saya bagi jawapan Ustaz. Okey, mantap. Jawapan tak akhir Puan Nora Aisyah ni apa tadi? Mat asli. Tiada mat. Syibhu badal. Okey lah. Baik, tunggu dulu, jangan keluar lagi. Mat syibhu badal sebab Hamzah terletak di tengah kalimah. Okey. Puan Nani. Okey, sila. Okey. Mat syibhu badal terletak di tengah huruf. Tiada mat Ustaz. Mana lagi jawapan sahabat-sahabat lain ni? Tak sabar nak tunggu Ustaz bagi jawapan. Virginia Tasane. Hoi. Mantap nama tu. Tak ada mat syibhu badal. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, habis dah lah ya soalannya. Okey. Dia itulah. Dia kadang-kadang banyak kita belajar ni, ada kalanya kadang-kadang kita terlupa, terlepas pandang. Okey, tapi jangan risau. Ini bukan periksa. Hanya untuk menguji sejauh mana kefahaman kita selama ini. Dan bukannya kita tak faham, tapi kita mungkin terlepas pandang ataupun tak perhati betul-betul. Baik. Jawapan dia akan terjawab melalui bacaan je sebenarnya. Jawapan dia akan terjawab melalui bacaan. Setuju tak? Jawapan akan terjawab melalui bacaan. Okey, dengar baik-baik Fayanqalibu khaibin. Khaibin. Hamzah tu tuan-puan, berapa harakat tu?
Kita tengok tu. Hamzah tu. Hamzah ni satu harakat je tuan-puan. Hamzah ni satu harakat. Ingatlah tuan-puan. Ingatlah. Bila sebut mat ni, dia mesti melibatkan huruf mat. Bila hukum yang kita belajar hukum-hukum yang disebut kepalanya tu mat, mat wajib, apa jenis mat lah hukum yang kita belajar banyak-banyak tu, dia mesti melibatkan huruf mat. Itu basicnya. Jadi kalau kita tengok kat sini, huruf mat pun tak ada. Jadi bila tak ada, maka istilah mat tu takkan wujud. Apa maksud mat? Maksud mat ialah panjang. Jadi tak mungkin panjang kat sini i. Melainkan kita yang reka-reka tambah kat situ. Jadi la yumkin, tak mungkin. Hamzah tu satu harakat je. Boleh? Saja je saya test tadi. Sebab semalam kan baru belajar mat badal, syubu badal kan. Tapi dah khabar dah, dia melibatkan huruf mat. Tapi kat sini kita mungkin terpengaruh dengan kedudukan dia. Kita duk fokus dia duduk awal kalimah ke tidak, tanpa melihat siapa selepas dia, siapa sebelum dia. Itu yang menjadi punca kesilapan tu. Kalau dalam periksa ni kira habis lah dah. Okay, kira habis lah tu. So Hamzah kat sini tak ada harakat tuan-puan. Tadi saya bagi 3 pilihan jawapan. Mat syibhu badal, mat badal, tak ada apa? Tak ada mat kan saya sebut tadi. Tak ada hukum ke tak ada mat. Okey, so jawapan dia yang ketiga tu lah. Tak ada mat. Dia dibaca satu harakat sahaja. Bacaan pendek, satu harakat. Wallahu ta'ala a'lam. Salah. Gelak ramai-ramai. Jom, gelak ramai-ramai. Biasalah tu. Yang betul sekarang ni pun, dulu pun pernah juga berada dalam sejarah itu. Betul tak? Macam mengaku sikit, ada. Yang dulu pernah kena soal macam ni juga. Pun tercedok juga. Sama tuan-puan. Saya pun dulu orang itu juga. Kita geng tuan-puan, sama je. Okay? Sama-sama belajar. Ini pun saya tanya balik ni sajalah. Tak apa bagi ingat balik memori tu. Okay, tak ada mat So, satu harakat je. Khaibin. Habis. Bin tu ma'arid li sukun. Habislah perbincangan kita hari ni. Ingat yang dulu Ustaz uji. Terbaik Tuan Mazlan. Ada juga yang dulu dah ditanya dah, tapi hari ni jawab lagi benda yang sama. Pun ada. Tapi itu biasa tuan-puan. Fitrah. Fitrah dan lumrah. Okay, refresh. Betul, satu harakat je. Mana ada mat kan? Lain kali kena tengok betul-betul. Itulah. Tak apa. Ni santai-santai je tuan-puan, tak? Sekurang-kurangnya lepas ni kalau ditanya lagi, kita ingat lah. Tak adalah lupa dah. Kan? Ingat, bila sebut mat badal tu, mesti melibatkan alif mat, ataupun waw mat, ataupun ya mat. Ingat tu je. Dia kunci dia tuan-puan, kita kena tahu dulu apa itu mat. Itu kunci dia. Kunci dia, kena tahu apa itu mat. Kalau kita sekadar sebut-sebut je mat, tanpa kita mengetahui apa maksud mat, maka di situlah orang kata apa, kecenderungan kepada kesalahan tu besar lah. Potensi untuk salah tu sangat besar. Boleh faham tak? Sebab apa kita tak memahami apa maksud mat. Mat ni panjang. Bila panjang melibatkan huruf mat semestinya. Bila sebut je mat, mesti kadarnya melebihi satu harakat. Jadi kalau kita baca tadi pun, kita dah terjawab dah semuanya. Khaibi. Bila kita baca i tu satu, so automatik kita akan buang segala benda yang berkaitan dengan mat. Kita takkan kaitkan. Sebab kita faham mat tu apa. Begitu. Corak fikiran kita tu kena yelah, benda ni nama pun belajar tuan-puan kan. Saya cerita ni bukan saya marah Jangan salah faham pula kan, kata ustaz marah ke jawapan salah. Tidak. Nak ngabar je. Kan? Cuba kunci dia kena kenal apa itu mat. Kena tahu apa maksud mat dan bagaimana ia berlaku. Kan? Wallahu a'lam. Boleh? So saya rasa itu saja, insya-Allah.
So nanti first time join live Ustaz, InsyaAllah. Ustaz boleh tunjuk cara dengar ikhfa hakiki bagi huruf nun. Huruf nun. Huruf nun bukan huruf ikhfa. Ke maksud puan ni nun mati. To, qaf, bo. Itu huruf apa yang puan tulis tu? Okay, nanti saya ambil satu masa. Saya tak dapat nak tengah hari ni. Minta maaf tuan-puan Saya tak boleh lama sangat sebab saya ada benda emergency nak kena selesaikan sebentar lagi. Nanti insyaAllah Puan Nora, InsyaAllah esok ke macam mana? Boleh? Minta maaf lah saya tak dapat nak tunaikan hasrat tu hari ni sebab saya ada perkara nak selesaikan jap. Ni pun ada benda saya nak cerita pada tuan-puan ni, kan? Jadi sebelum kita pergi pada bacaan ni, okey, sahabat-sahabat yang baru masuk terutamanya sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang. Jadi eloklah tu baru join. Awak nak ngajak pergi satu webinar percuma ni. Okey, sebentar saya buka dulu, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Pada minggu depan macam saya sebut semalam tak ada poster kan? Ni dah ada poster. So saya nak jemput tuan-puan minggu depan. Kita ada webinar rahsia di sebalik simbol Quran. Ini nama je. Tapi webinar ni pun dia tak lama sangat Kita buat hari Khamis nanti insya-Allah. 9 Disember jam 8.30 malam. Minggu depan. Minggu depan. Saya waktu tu je free. Khamis tu. Sebab sepatutnya saya ada kelas juga, tapi saya minta orang ganti. Jadi itu je masa yang sesuai. Dan saya harap tuan-puan pun boleh join bersama pada tarikh ni. Percuma je, tak ada bayaran apa pun. Cuma kena serahkan komitmen je. Tu je, serahkan komitmen. Tuan-puan serahkan diri, tu je. Lepas tu bawa buku nota apa semua, selesai dah. Itu je. Tak perlu nak daftar, tak perlu nak buat yuran dan sebagainya. Ni program percuma tuan-puan webinar rahsia di sebalik simbol Quran. Ni sangat membantu kepada mereka yang pemula lah. Okey, kalau yang dah mahir-mahir ni, kalau tanya dia orang ni, dah faham sangat lah simbol-simbol ni kan. Siapa yang dah biasa ikut seminar saya sebelum ni, insya-Allah mudah-mudahan ada yang membantu sikit kan. Cuma saya sangat alu-alukan sahabat-sahabat yang mungkin baru pertama kali ataupun dalam fasa belajar lagi, awal lagi. Jadi jom bersama saya pada hari Khamis ni nanti. Kita buat melalui Zoom Kita buat melalui Zoom. Jadi nak masuk webinar ni bukan masuk gitu terus je. Tuan-puan kena tekan link kat atas tu dulu. Kena tekan link. Boleh? Kejap saya bagi link dulu pada tuan-puan. Link tu ada je kat atas. Lekas-lekas join tuan-puan. Yang saya nak mohon bantuan tuan-puan je. Tolong sebar-sebarkan je. Okey, tolong sebar-sebarkan. Okey, baik. Ada dua. Terima kasih Encik Elmi kita. Boleh tengok tu tuan-puan, ada link biru tu kan. Tuan-puan yang belum pernah join lagi, ataupun saya kata benda ni baru lah, so orang lama ke orang baru ke, nak tak nak kena tekan juga link tu. Alright, tekan link tu. Nanti dah ada minta lah sikit isi nama ke apa. Lepas tu tunggu dalam beberapa saat, dia akan terus masuk dalam grup nanti, automatik. Jadi syarat dia, tuan-puan kena syarat dia tekan link ni lah. Itu je. Tekan link, kemudian kat situ nanti dah ada bagi apa benda program kita nanti. Tuan-puan baca je. Kena rajin membaca sikit Tengok buka, tengok baca dulu. Kemudian ada tulis klik daftar ke apa semua tu, tekan je. Tekan je. Dan jangan risau, tak ada yuran. Okey. Ros kita boleh Puan Sadaria. Panggil geng-geng.
Ajaklah ramai-ramai. Itu pun program santai je, tak ada apa. Lebih kepada mungkin kalau yang dah belajar, kita ulang kaji balik, kan? Kalau yang beginner, yang masih baru, insyaAllah mudah-mudahan menjadi satu, orang kata apa, semangat barulah. Mana tahu, mudah-mudahan dengan orang kata apa, berkat kita mengikuti pengajian, kan? Kita lagi rasa tertolak dan semangat lah untuk ikuti, insyaAllah. Boleh? Jom sertai. Terbuka kepada semua. Tak ada had limit umur ke, tak kisahlah, siapa-siapa boleh join. Boleh tuan-puan? Siapa yang ada geng-geng haji masjid ke surau ke tu, ajaklah kan. Jangan malu-malu. Tuan-puan kopi je. Nanti ada iklan-iklan kat atas tu, kopi tu nanti paste, bubuh dalam grup. Sebab yalah, biasa benda-benda yang melibatkan pengajian ni tuan-puan, dia susah sikit nak pergi viral tu. Kan? Sebab kita punya budaya sekarang ni, kat Malaysia lah khususnya, benda yang pelik cepat viral. Benda yang pelik cepat viral. Jadi takkanlah kami nak buat benda pelik untuk bagi viral semata kan. Dan bukan itulah tujuan kita sebenarnya. Tapi sebab kita tahu kita punya penduduk Malaysia ni dan untuk umat Islam ni sendiri pun bukannya sikit, ramai. Jadi apa salahnya kita cuba juga sedaya upaya untuk viralkan benda baik ni, insyaAllah lah, mudah-mudahan So itu sahaja saya rasa. Ada apa-apa soalan? Kemudian esok jangan lupa, esok hari Khamis, esok pun ada program. Tapi itu program mingguan kita lah tuan-puan Esok kita ada Zoom juga pada jam 3, cerita tentang syurga. Cerita tentang syurga bersama Encik Ifan, insyaAllah esok pada jam 3 petang. Pada jam 3 petang. So tak apa, esok saya ingatkan kembalilah untuk cerita tentang syurga, insyaAllah. Percuma juga, tak ada yuran. Okey, baik. So saya rasa itu saja. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Baik, jangan keluar lagi ya. Kita nak baca dulu, insyaAllah. Jom sama-sama kita mulakan. Kita nak baca balik ayat yang kita baru selesai bedah sebentar tadi. Ayat 125 sehingga 127. Jadi untuk esok hari Jumaat kan. So esok kita akan habiskanlah daripada Lais Salaka ni, pada sini sampailah turhamun. Boleh? Hari ni Khamis. Esok Jumaat. Tadi saya kata apa Saya ada sebut salah Sorry Saya pun tak ingat saya sebut apa. Esok Jumaat ada cerita tentang syurga bersama Encik Ifan jam 3. Betul kan? Saya pun tak ingat saya sebut apa tadi. Sorry. Tadi saya cakap apa Serius tak ingat. Ustaz kata esok Rabu. Oh. Oh, saya kata esok Rabu Aduh. Ustaz cakap esok Khamis. Khamisnya hari ni. Kan? So ada dua benda. Yang program tu Khamis minggu depan. Kan? Yang esok hari Jumaat Encik Ifan. Ni saya betulkan balik. Sekarang pening. Tadi dah lah kau pening Mak Badal kan? Okey. Udah. So ada pening-pening kan? Sekarang tuan-puan pening, saya pun pening sekali. So kita pening ramai-ramai.
pening berjemaah. So saya betulkan balik. Tadi mungkin ada kesilapan sikit. Hari Khamis minggu depan 9 hari bulan, bersama saya pada waktu malam tu 8.30 untuk webinar rahsia di sebalik simbol tu. Okey, kemudian esok Jumaat, bukan Khamis, Jumaat esok ada program cerita tentang syurga. Episod yang terakhir insya-Allah untuk tahun 2021 ni. Esok jam 3 petang. Siapa yang berkelapangan boleh join. Link nak ambil kat mana? Kat Easy Ngaji Warrior tu je. Boleh? Pening mak badal tu sampai ke hujung bawa dia punya efek kesan tu tuan. Dahsyat tuan. Okeylah. Untuk baca ayat Yasin pun setakat ni kita stop dulu. Okey. Alright, terbaik semua. Mantap. Jom kita baca dulu. So esok ingat task untuk esok hari Jumaat. Ayat 128 hingga 132 insya-Allah kita habiskan. Mak dah ferni ustaz. Betul lah. Tak apa. Tadi saya silap sebut. Okey. Jangan kau pergi makan Panadol pula. Salahkan diri sendiri kan. Dahsyat. Tadi pening lah. Mungkin saya pening, mungkin saya demam kot. Tuan-puan pun makan Panadol. Okey, baik. Gurau-gurau sikit pagi-pagi ni. Pagi-pagi. Okey, jom. Dah ready semua? Kita baca Tarik nafas dan dalam. Betulkan niat balik insya-Allah. Yang tengah sengih, gelak-gelak apa semua tu, betulkan balik pipi tu, masuk ke dalam balik. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ready kita mulakan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Baik, alhamdulillah wa syukrulillah. Baik, jadi selesai untuk pengajian kita hari ini, slot sharing tajwid kita. InsyaAllah kita jumpa esok hari Jumaat untuk episod 211. Jadi jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita semua mendapat barakah di atas pertemuan ini insya-Allah. Jadi jumpa esok dan jangan lupa tekan link untuk webinar rahsia di sebalik simbol nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Link ada di ruangan komen tu. Kepada yang baru masuk yang tak sempat tekan link tu boleh tekan dulu link macam biasa. Baik, saya rasa itu sahaja untuk esok. InsyaAllah saya akan war-warkan kembali berkaitan dengan slot petang esok dan untuk minggu depan. Minta maaf tuan-puan kalau ada salah dan silap, dan mohon ampun juga kalau ada terkasar bahasa ataupun gurau-gurau kasar tu gelak-gelak kan. Mohon maaf lah. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT, dan yang kurang itu mungkin daripada kesilapan saya sendiri. InsyaAllah pun mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita insya-Allah, dengan asbab kita memulakan harian kita dengan majlis ilmu ataupun bacaan Quran ini. InsyaAllah kita tangguhkan dulu dengan bacaan doa tilawah ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat.
Allah ingatkan kami, apa yang terlupa ajarkanlah, yang tak diketahui rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi buat semua. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan selamat berhujung minggu tuan-puan. Selamat berhujung minggu. Mungkin ada yang bercuti balik kampung dan sebagainya. So selamat sampai ke destinasi. Sampaikan salam saya kepada mereka, walaupun mereka tak kenal saya. Okey, tak ada apa pun. So itu sahaja. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana memberi peluang dan ruang pada kita pada pagi ini. Jadi sebagai penutup, saya nak perdengarkan pada tuan-puan lagu Terima Kasih Tuhan. Jadi jangan keluar lagi. Kita layan-layan dulu halua telinga sebagai penutup kita hari ini, insya-Allah. Okey. So saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan, saya undur diri dahulu. Insya-Allah jumpa lagi. Salam Khamis dan salam Jumaat. Tiba-tiba. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Padamu ya Rabbi, terima kasih wahai Tuhan.